Brunei di negara ini kaya dengan flora dan fauna yang menakjubkan. Keindahannya memberikan ketenangan. Khazanah semula jadinya menjadi sumber rezeki kepada masyarakat Ketani. Disinilah juga tempat tinggal salah satu kehidupan yang amat diminati ramai, yaitu udang galah. Harganya di pasaran adalah lebih tinggi berbanding udang biasa. Namun, ini tidak menggoyahkan hati para penggemarnya. Bahkan, udang ini menjadi buruan para pemancing di negara ini. Cabarannya adalah tinggi, namun ganjaran dan kepuasan hati adalah tidak terhingga bagi mereka. Saya tertanya-tanya, adakah semuanya ini berbaloi? Untuk menjawab persoalan ini, saya mengikuti sekumpulan anak tempatan yang giat dalam aktiviti memancing udang galah. Apakah yang bakal saya lihat dan alami nanti akan mengubah persepsi saya terhadap aktiviti pemancingan udang galah di negara ini? Saya berkenalan dengan 3 orang pemancing tegar udang galah, yaitu Awang Muhammad Syahrul Hadi bin Haji Moksin, Awang Muhammad Kamarul bin Haji Moksin, dan Awang Asmali bin Ali. Awang Syahrul dan Awang Kamarul adalah pasangan adik-beradik dari kampung Lumapas yang berkongsi minat yang sama. Awang Asmali pula berasal dari kampung perpindahan Lambak Kanan. Awang Sarul telah mengikuti aktiviti memancing udang galah sejak dari zaman remaja lagi. Manakala Awang Kamarul dan Awang Asmali mula menjinakkan diri dengan aktiviti ini sejak 2 tahun yang lalu. Walaupun penglibatan mereka tidak sejauh Awang Syahrul, mereka telah menimba banyak pengalaman dan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan pemancing veteran lainnya. Bermulanya mengail udang galah ni, aktiviti mengail udang galah ni lebih kurang dalam 5 tahun lah. Awal-awal ikut kawan, mencuba-cuba mengail di tambing-tambing lah tu. Memilih mancing udang galah ni, dia ada satu cabaran lah. Lagipun siok juga. Harganya pun kalau dijual lumayan lah. Di Brunei ni lokasinya 4 daerah ni ada pulang 2 ni. Tapi yang selalunya kurang ke Tutong, Temburong dan Belait misalnya. Mereka bersetuju untuk membawa saya ke lokasi memancing di sepanjang Sungai Brunei. Jika cuaca mengizinkan, mereka akan membawa saya ke Sungai Temburong. Okey, sehari ini dapat kita menceritakan ke mana tujuan kita ni, kira aktiviti kita ni, kira penggambaran kira udang galahan kita. Okey, jadi kan tani turun di Kampung Lumapas. Jalan kecil Kilogos. Jadi perahu terpaksa dibawa kemari tu. Jadi tembusnya ni sekarang di belakang istana. Kan dilalui tani sekarang di bandar Sungai Kabun menuju ke Kampung Bulkia. Persatu Putat. Jadi dari sana sekarang keluar tujuannya tu ke Sungai Basar. Jadi kalau pasal kan dituju ini tani tinggal di Bangar tu Kampung Menangah. Kampung Menangah. Tani lihatlah dulu kawasan airnya macam mana. Kalau dapat dijanjikan alhamdulillah tak. Kalau ada makannya boleh dicoba lagi lah. Jadi kalau sudah ada makannya, tani pindah satu spot ke satu spot. Jadi tidak jauh lah. Kawasan sekitarnya tu. Jadi kalau dari sini tani turun ke Bangar Temburong, mungkin makan masa dalam masa 1 jam lah. 1 jam. Tu kira keadaan air apa macam mana ni kita ni, cuaca dapat kita menceritakan. Jadi kalau macam hari ini cuacanya alhamdulillah cerah. Aing pun orang dapat boleh juga pasal dia bergerak pasang kan. Jadi perahu tidak ada masalah kalau tani berjalan menuju ke Temburong ni. Temburong. Insyaallah. Bah kalau cuma tu ke tani bergerak datangnya berjalan lah. Boleh tuan. Okey. Sungai Kilugos adalah salah sebuah sungai kecil di Kampung Lumapas yang mengalir terus ke Sungai Brunei. Perjalanan dari sungai ini ke Sungai Brunei mengambil masa kira-kira 15 menit.
Kami akan melabuhkan perahu di kawasan Kampung Putat dan Kampung Menunggul sebelum bergerak menuju ke Sungai Temburung. Semasa dalam perjalanan menuju ke lokasi pertama melalui Sungai Brunei, keadaan cuaca kelihatan sangat baik dan ideal untuk memancing udang galah. Namun kegembiraan kami tidak berpanjangan. Nun dari jauh kelihatan awan gelap menyelubungi angkasa. Ini bermakna hujan telah turun di kawasan Sungai Temburung. Mereka mengambil keputusan untuk membatalkan perjalanan ke Sungai Temburung dan akan menumpukan aktiviti memancing di kawasan Sungai Brunei sahaja pada hari ini. Kira-kira jam 3 petang, kami sampai di lokasi pertama, yaitu Sungai Belantak, Kampung Putat. Mereka mulai perasan keadaan air menjadi sedikit pasang dan dingin. Namun, mereka masih ingin mencoba nasib di sini biarpun sekejap. Ke lokasi ini yang tempat bis kita mengail ni dalam berapa lama tu kiranya sampai kemari? Dalam lebih kurang 30 minit lah datang kemari. Okey. Kira selepas ni ke mana lagi lokasi bis kita? Selepas Sungai Belantak ni, kalau macam apa usulnya nak makan, kami cuba di sungai Menunggul. Di Menunggul. Okey, di Menunggul dalam berapa lama tu kiranya sampai ke tempat Kampung Menunggul? Lebih kurang dalam 15 minit ke 10 minit catulah. Umpan awang kemarul hampir mengena, namun nasib tidak menyebelahinya. 15 menit kemudian, nasib masih tidak menyebelahi kami. Tambahan pula, keadaan air di sekitar kawasan tersebut menjadi semakin sejuk dan pasang. Kami mengambil keputusan untuk beralih ke kawasan perairan Kampung Menunggul. Menurut mereka, ada kalanya kawasan ini dipenuhi dengan bot dan perahu pemancing semasa musim udang galah. Para peminat tegar udang galah akan berduyun-duyun ke kawasan ini demi memperolehi tangkapan yang banyak. Mereka mengakui pernah memperolehi hasil tangkapan sehingga 8 kg di kawasan ini semasa musim udang galah. 20 menit kemudian, mereka masih tidak memperolehi hasil yang diharapkan. Tambahan pula, keadaan cuaca semakin mendung, menandakan hujan akan turun. Mereka mengambil keputusan untuk balik ke pangkalan sahaja. Air sungai akan menjadi sejuk dan udang galah akan berpindah ke tempat-tempat yang panas suhu airnya. Jadi, mereka tahu tidak perlu menunggu di kawasan ini lagi. Demi untuk menghiburkan hati, semasa perjalanan balik, mereka membawa saya dan kru meninjau kawasan Kera Proboskis atau disebut Bangkatan dalam bahasa Kitani. Sungai Brunei kaya dengan hutan bakau yang belum lagi diterokai oleh manusia. Disinilah habitat semula jadi pelbagai spesies hidupan liar termasuk bangkatan berkembang dengan pesatnya. Kelihatan beberapa ekor bangkatan memakan pucuk daun di atas pokok. Kehadiran kami sedikit pun tidak mengganggu mereka. Kami juga terserempak dengan bangkatan di kawasan Sungai Kiligos. Hati sedikit terhibur melihat gelagat sang bangkatan bersama anaknya ini. Keadaan sudah gelap apabila kami sampai di pangkalan Sungai Kiligos. Allah bisa, tegal biasa. Pulang dengan tangan kosong adalah lumrah bagi pemancing. Mereka berjanji untuk membawa saya ke Sungai Temburung pada hari lainnya dan berazam untuk menunaikan hajat saya
yang ingin melihat hasil tangkapan udang galah di depan mata. Hari ini saya akan mengikuti mereka memancing di Sungai Temburong yang terkenal dengan udang galah. Kali ini, mereka membuat persiapan yang lebih rapi lagi. Saya dapat rasakan mereka lebih bersemangat untuk membuktikan kebolehan mereka. Kami bertolak dari jeti Kampung Menengah pada jam 9 pagi. Kelihatan beberapa buah perahu sudah berlabuh di sungai tersebut. Sebelum pembukaan jembatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, sungai ini adalah laluan utama bot laju yang berulang-alik dari Bandar Seri Begawan ke Pekan Bangar. Sungai ini memang sinonim dengan udang galah. Menurut mereka, sebelum pembukaan jembatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, hasil tangkapan mereka mencecah sehingga lebih 10 kg semasa musim udang galah. Sekarang hasil tersebut berkurangan karena jumlah pemancing yang turun di tempat tersebut kian meningkat. Ini disebabkan oleh kemudahan pengangkutan darat yang membolehkan pemancing turun ke Sungai Temburong tanpa mengira musim udang galah lagi. Boleh dikatakan, setiap minggu kelihatan ramai pemancing turun ke situ. Namun bagi mereka, perkara ini bukan menjadi masalah kepada semua. Masing-masing berkongsi rezeki dan memahami keseronokan memancing udang galah. Berapa uting lebih kita pakai semua? Selalunya kalau seorang saja, kalau saya sendiri dah, 6 batang tak? 6 batang tu bawa. Oh. 6 batang. Kalau ikut juga lah. Kalau terlampau pajar tu, kadang-kadang 6 batang je aku pakai turunkan. Kadang-kadang kalau anda sanggup, selalunya 3 batang, 4 batang aku turunkan. Jadi 2 batang aku jadikan spare. Oh. Ini apa sulnya ni kita ingat? Kalau yang sebenarnya ni selalunya bisa pang ni tuan sudah. Oh. Orang apa tu? Boleh dikatakan bulau-bulaunya dorang. Oh. Dia jual berapa kabut, dia jual berapa jenis. Cuaca pun kadang-kadang hari ni pun alhamdulillah je lah. Nampak tu naik turun dia. Dari sana habis kita tahu tu. Dan ni dah contoh. Senang untuk kalau kan dilihat-lihat macam mana cara udang galah makan, macam mana cara lok makan, nampak kan? Biasanya sampai pukul berapa nih bis kita kalau Kalau kami lah tu, selalunya kalau aku turun, bangun awal tak, lepas main subuh apa tu, pukul 5.30, pukul 5.45, awal sudah kami betul lah tak. Jadi kalau selalunya aku menyewa di sini tak, di Temburong. Ikut orangnya lah tau yang mencatar menyewa, RM15 sekepala. Kalau 2 orang tak, kalau seorang persendirian kadang-kadang 20. Ikut size pro-nya tu lah. Awang Syarul juga mengajar saya cara menggunakan batang pancing.
Namun, ianya amat sukar bagi saya. Setelah 20 menit berlabuh di lokasi ini, kami hanya memperolehi seekor udang galah bersaiz kecil. Jadi, mereka mengambil keputusan untuk bergerak ke tempat seterusnya. Selalunya kalau macam turun-turun ayam apa ni, kadang-kadang kandung hujan, kadang-kadang kandung ribut. Aing pun dah berapa journey kabut. Kalau macam selalunya kami turun ngel danggalah ni, ikut keadaan aing je lah. Kalau terlampau lebih sajok, terlampau lebih kabut, kurang memuaskan ulih atau. Tapi selalunya kalau turun cuaca macam mana ni, aing dah berapa kabut, dah juga berapa sajok. Tu selalunya ulih tu alhamdulillah juga. Dah pun 2 kilo, 3 kilo, semua tu pun ada jangan dibawa mulih lah. Okey. Kira ni apa saja yang umpan yang bis kita bawa ni kita? Selalunya kalau kami tah cacing, bangkutut, udang siar, yang udang selalunya yang orang merambat, tu kami pakai tu. Jantung ayam, yang apa lagi tu? Kadang-kadang ada yang cuba parut ayam. Jadi yang selalunya kami pakai cacing sama jantung ayam. Itu yang selalunya lah. Okey. Jadinya di mana bis kita mendapatkan tu, ataupun bis kita hendak berunding ke ataupun mengagar tempatnya mengambil sekian umpan yang bis kita, dengan berapa jumlah harganya tu kita? Selalunya kami mencari ini dari kawan. Ada yang membagi nombor telefonnya ni. Kadang-kadang ada dari online. Selalunya kalau macam cacing RM5 satu kontainer. Banyaknya ikut jenis cacingnya lah tu. Macam RM1, RM5, RM5 satu kontainer tu ada isinya dalam 80, 100. Kalau macam bangkutut satu kontainer RM5. Kalau macam jantung ayam, selalunya kami beli di kedai tu. Macam supermart apa tu. Okey. Diorang pakai timbang tu. Bertimbang tu. Jadi kami beli pun ikut je lah. Kadang-kadang kami cukup beli 50 sen ke RM1. Macam tu tu. Okey, yang dapat kita jelaskan lagi, huraikan jenis-jenis udang galah yang ada terdapat di Sungai Tumborongan ni, yang daripada pengalaman bis kita. Dari pengalaman selama ni yang masa aku memancing di Tumborongan itu dari saiz damit, udang galah bujang, piai, ada yang bergalar sauh, ada yang bergalar sapit biru. Yang ku tahu tu iaitu sudah tu jenisnya. Kira dalam mana tu ikut keadaan saiznya udang atau apa, nyorang berapa nyorang sumber rezeki bis kita daripada hobi atau nyorang rezeki bis kita berapa jumlahnya lah bis kita dapat. Pasal harga udang galah ni tu selalunya ikut hasil lah kami tu. Kalau macam musim udang galah apa ni, banyak oleh kami alhamdulillah dalam 2 kilo ke 3 kilo oleh kami setiap seorang. Kadang-kadang kalau macam saya sendiri turun seorang belurih dalam 2-3 kilo. Kadang-kadang aku jual saiz bujang RM25 sekilo ke RM20 sekilo. Kadang-kadang saiz piai, saiz udang sapit biru apa tu RM30 sekilo. Jadi kalau macam pasal turun tadi tuan, selalunya dalam sebulan atau ada dalam 5 ke 10 lah tuan. Jadi macam mana tu kalau 5 ke 10 kali aku turun dalam satu bulan atau booking ku tu selalunya macam kawan-kawan apa ni. Jam sudah menunjukkan pukul 11 pagi dan air mula surut. Inilah kondisi air yang amat dinanti-nantikan mereka. Kami pun bergerak ke lokasi yang ketiga. Mereka berharap lokasi ini akan membawa lebih rezeki untuk semua. Melalui interaksi saya bersama kumpulan ini, saya kian memahami sifat semula jadi udang galah. Mereka adalah haiwan yang bergerak secara berkumpulan dan makan tanpa henti. Cuaca panas mempengaruhi kerakusan mereka memakan umpan. Sebab itulah, musim menuai padi juga dipanggil sebagai musim udang galah kerana keadaan cuaca yang kering dan panas. 15 menit berlalu. Umpan demi umpan kian berganti. Kelibat udang galah yang ditunggu belum kunjung tiba. Namun, mereka masih menunggu dengan sabar. Kesabaran mereka akhirnya membuahkan hasil.
namanya nih yang jenis udangnya kita? Ini nih udang galah bini nih. Udang galah bini nih. Yang betalur kan. Ah. Selalunya kalau macam betalur ini dilepaskan. Oh. Selang beberapa menit kemudian, umpan mengena lagi. Mereka kian bersemangat dan yakin hari ini adalah hari mereka. Ya apa namanya nih? Jenisnya. Ini bujang. Bujang. Matahari sudah tegak di kepala dan aktiviti memancing kian rancak diteruskan. Satu demi satu, udang galah kami perolehi. Alhamdulillah, itu hasilnya rezeki. Pada jam 1.30 petang, kami bertolak ke lokasi yang seterusnya. Bang panas matahari pula kian terasa sehingga membakar ke kulit. Aing masa ni dia bergerak pasang. Selalunya kalau bergerak pasang ni kami hintai tu sudah tu. Dorang kalau udang galah ni ya yang bergerak pasang, yang bergerak surut, makan dia. Makannya itu? Kalau menahan paksalah tu macam paksa mencari tempat-tempatnya yang yang suka betadoh tu kan kalau yang berapa bergerak. Saiz udang galah yang diperolehi di sini sedikit kecil berbanding sebelumnya. Namun, sekali-sekala kami memperolehi udang galah yang bersaiz besar. Ini apa nih udangnya nih? Udang piai. Udang piai ini ya. Alhamdulillah. Tam yang. Tam. Good batangan. Mana kan gue kipat-kipat gini. Nah, tapi expert memegang nih kita tuan. Kita ada tangan. Wah, tam. Itu berkejap. Oke, hitam. Awang Kemarul terpaksa menggunakan perkakas khas untuk mengeluarkan mata kail dari udang galah tersebut. Saya juga mula memahami sesuatu. Keseronokan memancing bukan sahaja kepada hasil tangkapan, tetapi kepada ketenangan yang diberikan. Suasana sungai yang aman damai dan sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota, dapat menyejukkan fikiran dan menghilangkan stres. Tempat kita ni Belimbuan ni pun sudah kita ni orang panas sudah ni kita. Ke mana lagi seterusnya lepasan ni kita tu? Selepasannya akan dituju di Ulus Mamang tu tuan. Jadi perjalanan menuju ke sana dalam 10 minit lah tu tuan. Keadaan tempatnya tu macam mana? Keadaan tempat, suasana di sana dah sama macam di Sungai Bangar, Sungai Batu Apoi Lama, Batu Apoi. Kawasan di sana kira kebanyakannya pohon-pohon besar tu tuan. Macam kawasan di sini kebanyakannya daun-daun nipah, batu-batangan nipah. Di sana kira unik lah tuan. Tempatnya tu. Okey, ke tempat tu kira nyorang tempat dapat lagi kita ni nyorang memancing tu ataupun mengail ke tu kira nyorang berapa tempat lagi tu kalau dikiranya kalau daripada pengalaman kita yang ke tempat dituju tu. Kalau ikut dari spot yang Kamp Petani akan dituju ke Ulus Mamang. Banyak tempat lagi ni tuan. Mungkin dalam spot-spot ni dalam 20 lebih spot. Tu kira keadaan air apa macam mana masa ni kalau? Keadaan air masa ni pasangnya pun dah rupa laju. Jadi kalau diikut keadaan air di Ulu Semamang mungkin airnya kira okey lah di keadaan di sana. Di sana. Bah, kalau indah kita ni boleh sudah bergerak ke sana tu kali tu boleh tuan. Walaupun boleh bergerak sekarang. Kami pun bergerak ke lokasi terakhir yang terletak di sekitar Jalan Batang Duri. Keadaan cuaca mula mendung. Namun, mereka tetap meneruskan perjalanan untuk mencuba nasib di sana. Suasana di lokasi ini agak berbeza dari lokasi-lokasi sebelumnya. Sebelum ini, kami dikelilingi oleh pokok-pokok nipah. Kini, kami dikelilingi hutan tebal yang belum pernah diterokai oleh manusia. Tatkala baru sahaja kami melabuh umpan, hujan pun turun. Mereka akur dengan keadaan cuaca yang tidak mengizinkan. Kami pun mengemas barang-barang dan bersedia untuk pulang ke pangkalan. Secara purata, di setiap lokasi tersebut,
kami memperolehi sekurang-kurangnya 2 ke 3 ekor udang galah bagi setiap seorang. Jadi, kami tetap bersyukur dengan rezeki yang telah diperolehi. Inilah liku-liku perjalanan yang dilalui oleh Awang Syarul, Awang Kemarul, dan Awang Asmali. Tiada istilah bosan dalam diri mereka. Setiap masa yang diluangkan untuk memancing udang galah akan dinikmati dengan sebaik-baiknya. Pengalaman yang diperolehi bersama mereka ini amat saya hargai. Adakah aktiviti memancing udang galah ini membuang masa? Setentunya tidak. Adakah ianya berbaloi? Jawabannya adalah iya. Ianya memang berbaloi.